Baik tuan-tuan, saya nak baca apa yang Ustaz Zahid kita baca tadi ini. Nak bagi huraian sikit lah. Masa kita pun tak banyak lah. Ayat yang mula dibaca dalam rawi yang terakhir ni, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu. Nabi Muhammad ni malu dan sangat tawadhu', rendah hati dan diri. Sebab itu Nabi kata al-haya'u minal iman. Sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan membawa kecuali dia buat mai hak baik-baik belaka. Soalannya, malu lagu mana yang dikendaki? Kali kita malu kepada Allah, Allah jadikan kita, Allah bagi rezeki kat kita, Allah hidupkan kita atas muka bumi ini. Tiba-tiba kita tak syukur nikmat dia. Orang ni orang yang tak malu ke Allah. Orang yang tak malu ke Allah, orang yang terima nikmat tapi tak syukur pada Allah. Sebab itu Nabi Muhammad sangat-sangat malu. Dia malu kepada Allah. Dia malu kepada malaikat-malaikat yang duk tulis amalan-amalan ni. Hak baik tulis baik, hak jahat tulis baik. Malu sikit kat mereka. Kepada malaikat Raqib Atid yang duk tulis jahat ni malu. Malu kepada diri kita sendiri. Itu malu. Malu ni lah membawa kita kebaikan. Aku segan lah nak pergi Masjid Bukhari duk mengaji. Awak malu lah nampak aku tua dah baru nak pergi mengaji. Masa muda dulu tak pergi. Malu lagu tu tak terpakai. Tu pun mujuk hang malu masa tua. Kalau nak malu lepas mati lagi teruk. Malu lagu tu tak boleh. Malu kepada Allah, Allah bagi rezeki, Allah bagi sihat, jalan rata. Tapi masjid tak main. Allah bagi sihat, boleh pergi rata makan kenduri. Tapi masa mengaji tak main di masjid. Tak malu ke Allah? Tak malu kat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kata, aku tinggal dua je kat hampa, Quran dengan sunnah aku. Kalau hampa pegang elok, hampa tak akan sesat buat selama-lamanya. Cuba malu sikit kepada Allah. Cuba malu sikit kepada diri sendiri. Malu sikit kepada Nabi. Itu makna malu. Wat tawadhu', Nabi Muhammad ni rendah diri. Walaupun dia Rasul yang paling mulia, kerana dia Allah buat langit bumi. Kalau tak ada kerana dia Allah tak buat. Di akhirat kelak kerana dia Allah bagi syafaat, bagi timbang amalan. Kerana dialah pintu syurga dibuka. Tapi namun begitu, pangkat dia cukup tinggi, tapi dia rendah diri. Dia tak sombong. Allah nak orang balin dia dengan ketir batu, luka habis lutut, luka habis badan. Di Taif, malaikat mai, "Hey Muhammad, mau dah aku nak bunuh mereka, aku nak pelaga bukit-bukit bagi mereka mampu habis celah-celah tu." Nabi Muhammad kata, "Jangan. Aku kesian kat mereka. Hang mai nak pelaga bukit buat apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Allah, berilah hidayat kat mereka. Mereka tak faham, mereka tak tahu aku ni siapa, mereka tak tahu Tuhan mereka siapa. Sebab tu mereka balin aku. Kalau mereka tahu, mereka tak buat lagu tu. Ya Allah, berilah hidayat kat mereka. Punya rendah diri. Kalau saya duduk tempat tu,
Orang baru tuju kita, darah duk meneleh lagi. Tiba-tiba malaikat mai semawa nak pelaga bukit nak bunuh puak tu. Saya akan kata, awak hamal lambat sangat sampai luka lah bawah hamal. Muhammad awak pelaga puak tu tak ada balik aku. Tapi Nabi Muhammad kata jangan. Punya tawaduk dia. Dia duduk atas pintu Kaabah pada tahun 8 Hijrah, buka Kaabah, buka Mekah, boleh balik ke pangkuan orang Islam. Duduk pan pintu Kaabah, atas pintu Kaabah duduk. Puak-puak hak ligan, hak hambat dia pergi ke Madinah, hak nak bunuh dia. Antaranya Abu Sufyan mai duduk depan dia, duduk tunggu. Hari ni, hari tu kita nak bunuh dia, hari ni dia boleh tawan kita, mampu kita tunduk. Nabi Muhammad kata, apa kamu rasa aku akan buat kat kamu semua hari ni? Mereka pula kata, Muhammad hang orang baik, tok nenek hang orang baik. Duk puji Nabi, duk jek Nabi. Kut Nabi Muhammad bunuh mereka, dulu mereka nak bunuh Nabi. Nabi Muhammad kata, aku akan buat kat kamu macam mana Nabi Yusuf buat kat abang-abang dia. Kan dulu abang Nabi Yusuf tahu dia dalam telaga sampai apa semua. Akhirnya Nabi Yusuf, abang-abang dia pergi minta benda nak makan, dia bagi benda-benda nak makan. Aku pun nak buat kamu macam tu juga. Aku tidak akan bertindak walaupun kamu pernah nak bunuh aku. Hari ini aku tak akan bertindak kecuali aku akan bertindak macam mana Yusuf buat ke abang-abang dia. La tasriba alaikumul yaum, jangan duk takutlah hari ini. Izhabu, baliklah ke rumah masing-masing. Fa antumut tulaqa, aku bebaskan kamu. Cuba tengok tuan-tuan, padahal orang-orang hak ligan dia nak bunuh dia tu duk depan dia dah, tapi Nabi Muhammad tak bertindak sebab dia tawaduk, merendah diri. Akhirnya antara mereka itu Abu Sufyan patah balik, pegang tangan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap terus. Ni syadidul haya, Nabi Muhammad sangat malu, wa tawaduk, merendah diri. Kemudian Syekh Ja'far Barzanji sebut antara tanda Nabi Muhammad tawaduk ni lagu mana? Hak ni tuan-tuan, kalau orang hak hebat-hebat, tinggi-tinggi pangkat, dia tak buat benda ni. Apa dia? Yakhsifu na'lahu. Dia jahit kasut dia. Kasut dia tu kalau yang cari tu, dia jahit sendiri. Jahit. Allah. Saya pun tak pernah jahit kasut. Tapi Nabi Muhammad dia punya tawaduk, rendah diri dia, kasut jahit sendiri. Wa yarqa'u saubahu, dia tampung baju dia, kalau cari dia tampung sendiri. Wa yahlubu syatahu, dia pin perah susu kambing dia sendiri, pegang ibu kambing dia perah susu. Cerah. Allah. Ni kerja hamba, bukan kerja Nabi Muhammad, kekasih Allah. Tapi dia tawaduk. Tuan-tuan, tak boleh. Kita jangan kata nak pijat baju sendiri, nak perah susu sendiri. Makan pun tak basuh pinggan ke diri, bagi orang lain basuh. Punya celekuinya. Pilah basuh sendiri pinggan dah kita makan. Tak basuh, jangan tak basuh. Angkat pun tak. Punya menyombong. Tu bukan apa? Bukan jadi apa pun. Jadi cikgu lebih kurang je, tu pun pencin dah, duk menyombong situ. Tuan-tuan jangan berasa nak. Saya akan kata kat tuan-tuan, tapi kalau makan cabai pedas, ambil ke diri lah. Wa yasiru fi khidmati ahlihi, dia berjalan dan bertindak tolong isteri-isteri dia, ahli rumah dia tolong. Tuan-tuan, dia tolong. Tuan-tuan pernah tolong orang rumah? Kalau
Dia siang ikan buah garam, kita tolong goreng. Pernah? Tobat. Dia basuh baju, kita tolong sidai. Dia sidai, kita tolong impun. Dia impun, kita tolong sereka. Tobat. Tapi Nabi Muhammad, dia tolong isteri dia. Suatu hari dia masuk ke rumah, dia tanya, apa yang saya boleh tolong? Sayyidina Khadijah kata siapa? Sayyidina Aisyah kata, tak ada apa dah ya Rasulullah, kami buat semua dah. Kalau gitu Nabi kata, wa idzan wa ana ahtatib. Kalau masak, kamu masak semua, saya akan pergi cari kayu api untuk nak masak. Dia pergi cari kayu api. Masak dah, orang masak dah. Sebab masak dulu bukan ada gas, pakai kayu api. Dia pergi duk cari kayu api dulu. Dia pergi duk belah kayu api untuk isteri dia nak masak. Ni Rasul ni kekasih Allah. Syurga dibuka kerana dia. Wa yasiru fi khidmati ahlihi. Dia berjalan untuk tolong ahli keluarga dia. Bisiratin sariyah. Dengan suka hati dan dengan tenang hati. Bukan dengan muka masam tak. Sonok dia boleh tolong. Ini Rasulullah, tuan-tuan. Tu saya sebab kata kalau tak boleh tiru dia semua pun sikit-sikit lah. Dah makan-makan, angkat pinggan makan, pitak kat sink. Kalau boleh basuh, kalau tidak pun tak situ bagi mereka basuh. Kalau isteri tu dah basuh baju dah, buh dalam mesin basuh dah, buh olahraga, tunggu nak pergi sidai, kita ambil pergi sidai. Kalau dia sidai dah kering, kita ambil impun. Boleh? Boleh sangat, tapi kita tak buat. Perangai kita tak elok. Ni cerita Abu Ja'far cerita ni, perangai Nabi ni boleh kita tiru. Wa yuhibbul fuqara. Allah, Nabi ni dia sayang kepada orang fakir. Kita duk sayang kat orang kaya aja. Awak paling korang boleh naik kereta dengan dia, dia muat kereta dia. Nabi suka sayang kepada orang fakir. Suatu hari Nabi kata kepada Abu Darda, "Hei Abu Darda, kamu mau tak Allah lembutkan hati kamu, Allah tunaikan hajat kamu?" Mau Rasulullah. Kalau kamu mau, kamu kena sayang kepada anak yatim, kamu kena sapu kepala dia, kena kamu bagi makan kepada dia. Sayang anak yatim ni, Allah akan lembutkan hati kamu dan Allah akan tunai hajat kamu. Ni Nabi suruh. Di sini dia sebut Nabi suka sayang kepada orang-orang miskin. Orang miskin ni orang yang tak mau ni tuan-tuan, tapi Nabi sayang kat depa. Wal masakin, orang miskin, wa yajlisu ma'ahum, Nabi duduk sama depa, makan dengan depa, duduk sidang dengan depa, boleh makan dengan depa. Kita tak mau. Saya tak mau duduk dengan orang-orang tu, awak saya ni datuk. Nabi lebih pada datuk. Nabi kekasih Allah duduk dengan orang miskin. Wa ya'udu mardahum, kalau Nabi dengar ada orang miskin, orang fakir sakit, Nabi pergi ziarah depa. Wa yushayyi'u janaizahum, Nabi semayang jenazah mereka dan Nabi iringkan jenazah itu pergi sampai tanah perkuburan. Jenazah siapa? Jenazah orang miskin, orang fakir. Jenazah orang-orang hak agung tu sama telah lah Nabi. Wala yahqiru faqiran, Nabi tidak pernah memperlekehkan orang yang miskin, orang fakir. Adqa'ahul faqru wa ashwah, yang ditimpa kesusahan dan terlantar kefakiran, kefafaan. Nabi tak pernah lekeh mereka. Nabi sayang mereka, duduk makan sekali dengan mereka. Itu tawaduknya Nabi. Wa yaqbalul ma'dzirata, baginda sentiasa bersikap pemaaf. Kalau orang buat salah apa, mai kat dia tak maaf, dia akan maaf. Macam tadi saya cerita, dia maaf orang nak hambat dia, nak bunuh dia dulu, dia maaf ketika dia buka negeri Mekah.
Dia maaf kepada orang yang balin dia dengan batu sampai luka. Wala yuqabilu ahadan bima yakrah. Nabi tidak pernah menyakiti hati orang-orang lain. Wa yamshi 'ala al-armalati wa dhawil 'ubudiyyah. Dan baginda mau berjalan dengan orang-orang tua dan orang-orang dan berusaha sedaya upaya untuk membantu janda-janda, orang-orang bujang-bujang, janda-janda yang tua. Nabi bantu mereka. Dan juga hamba-hamba sahaya. Wazawil ubudiyah ni hamba saya. Nabi bantu mereka. Janda-janda tua ni tak ada siapa nak bantu dah. Suami dia pun tak ada mati, dia pun tua, umur 80 tahun dah. Kalau muda ni ada lah orang nak bantu, tapi hak tua-tua siapa nak bantu? Nabi bantu mereka. Depa susah Nabi bantu, depa sakit Nabi bantu. Dan di waktu yang sama, wala yahabul muluk, Nabi tak pernah takut kat raja-raja yang memerintah dengan zalim. Dia tak takut. Wa yaghdabu lillah. Kalau Nabi marah pun dia marah kerana Allah. Wa yarda li ridah. Kalau Nabi reda, Nabi setuju pun Nabi setuju kerana Allah. Dia marah kerana Allah, dia setuju pun kerana Allah. Dan dia tidak pernah takut kepada raja-raja yang memerintah dengan zalim. Ini tegas Nabi. Wa yamshi khalfa ashabihi. Kalau sahabat jalan, dia berjalan di belakang mereka. Kita ada tuan-tuan, kalau kita orang besar, kita berjalan depan lah, rakyat di belakang. Tapi Nabi, rakyat pergi dulu, sahabat pergi dulu, dia jalan di belakang. Allah. Balik kuang tuan-tuan. Dan wa yaqulu, dan dia kata kat sahabat dia, khallu zahri lil malaikatir ruhaniyah. Kamu kosongkan belakang aku, jangan siapa pun jalan di belakang aku jalan di belakang kamu semua, di belakang aku kosongkan, sebab malaikat-malaikat dari langit akan ikut aku dari belakang. Tu dia. Sebab tu dia tak bagi orang duduk belakang dia, bagi malaikat ruhaniyah, malaikat-malaikat yang suci datang dari langit berjalan bersama aku di belakang aku. Biar kosongkan untuk mereka. Wa yarkabul ba'ir. Nabi naik unta. Wal faras. Nabi naik kuda. Unta dengan kuda tu okeylah, kenderaan dulu. Wal baghlata, bagal ni anak kacukan antara unta dengan himar kalde, keluar bagal. Hak ni kalau zaman kita ni mutu buruk, mutu baru pun Nabi naik, unta kereta pun Nabi naik, al faras kuda pun Nabi naik, hebat, kereta Mercedes pun Nabi naik, mutu buruk pun Nabi naik, dia tak pilih. Wa himaran, naik kalde ni tuan-tuan, kalau orang tu panjang kaki, naik duduk atas belakang dia, kaki kita tu akan sampai ke tanah, meleret atas tanah. Nabi naik tak cara. Padahal kalde ni orang-orang yang lekeh-lekeh je naik. Tapi Nabi kalde pun dia naik, kuda pun dia naik, unta pun dia naik, bagal pun dia naik. Dia tak peduli. Ini semua makhluk Allah. Kalde hak muat dia tu bahasa syukur, sebab yang duduk atas belakang duduk aku ni kekasih Allah. Ba'dul muluki ilaihi ahdah, yang mana unta, kuda, kalde ni yang telah dihadiahkan kepada Nabi oleh setengah-setengah pembesar-pembesar negeri, bagi kat Nabi, dia naik semua. Bagi apa pun aku naik, syukur, terima kasih aku atas pemberian kamu semua. Dan baginda menunggang unta, kuda, bagal dan juga kalde, himar
yang dihadiahkan kepada baginda oleh sebahagian raja-raja. Allah yang sedih lagi, wa ya'sibu, dan Nabi ikat ala batnihi, di perutnya, al-hajara, batu, minal ju', kerana lapak punya pasal perut kempih, ambil batu ikat dengan kain serban, bagi tekan perut. Tuan-tuan pernah ikat batu kerana lapak? Buh tungku hak panas kerana ke perut boleh, pasal apa? Sengkak sangat. Nabi bubuh batu pasal lapak, perut ni kempih. Dalam perangan Khandaq tahun 5 Hijrah, Nabi ajak sahabat korek parit, buat khandaq macam mana parit, nak buat kubu berparit di Madinah. Masa tu orang Islam susah, tak ada apa nak makan, lapar tak sangka. Ada sahabat yang bubuh batu seketui ikat, aduh. Tapi Nabi Muhammad, orang lain bubuh batu seketui, dia 2 ketui, dia lapar lebih. Tapi nak kena korek juga parit, tentera musuh akan serang kita. Akhirnya ada seorang sahabat nama Abu Huzaifah, dia tengok Nabi lapar lagu tu, Allah, dia kesian lah kat Rasulullah ni. Dia balik pergi ke rumah dia, nama isteri dia nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tak ada ke apa, makan-makan sikit, buatlah nak panggil Nabi makan. Aku tengok batu 2 ketui diikat ke perut dia, kesian kat dia. Dia kata ada anak kambing sekong, ada tepung, ada 2-3 raut. Tak apa, dia kata tepung tu suruh dia buat roti, anak kambing tu hang buatlah kuah sup apa semua, nak bagi Nabi makan 2-3 orang cukup lah, tak panggil semua. Dah masak apa semua, Abu Huzaifah mai kat Nabi, ya Rasulullah, bisik pelan-pelan, perempuan saya Ummu Sulaim buat makan sikit, sila Rasulullah ke rumah saya, jom. Ni ajaklah 2-3 orang sahabat Abu Bakar, Umar ni 2-3 orang, jom kita pergi makan. Dia buat sikit aja nak kami sekok. Nabi rahmat letak benda cangkui dia semua, panggil semua 300 lebih. Sahabat-sahabat semua, jom kita pergi makan. Kawan kita Abu Hanifah ni buat kenuri, pucat muka orang tu. 300 orang nak pergi makan apa ni? Anak kambing sekok. Hak nak pergi makan tu belah perut ikat semua. Ni yang kata Nabi Muhammad, tuan-tuan. Dia susah sama susah, dia kenyang sama kenyang. Dia tak mau dia kenyang seorang. Tuan-tuan nak cari tang mana, tuan-tuan? Ni nak pilihan raya ni, cari hak senang sama senang, susah sama susah. Sengak pasal apa? Parlimen sudah dibubarkan. Ni Nabi Muhammad, jom. Nabi Muhammad pun pergi. Perempuan dia duduk jenguk. Tu dia. Orang perempuan cukup sensitif lah, benda sikit main ramai. Tu dia. Hantar ni orang suruh panggil Nabi Muhammad 2-3 orang, dia pergi panggil semua. Awaknya panggil semua. Aku tak panggil semua, aku pergi bisik kat Nabi. Nabi yang panggil semua. Yang marah kat aku. Nabi masuk rumah. Nabi berkata, mana yang nak jamu? Isteri dia kata, ya Rasulullah, tu sup tu doa al-asafi, doa atas tungku lagi, tak buat turun lagi. Tu hamba-hamba tu depa duk buat roti. Nabi kata buat roti, buat terus. Hak ni tak buat turun lagi. Nabi buka sikit tudung payuk sup tu, Nabi makan sikit, Nabi tuang balik. Lepas tu Nabi panggil sahabat-sahabat semua duduk. Nabi suruh jamu. Jamu semua. Jangan buka pun habis tudung payuk. Ambil cebok jamu. 330 orang kot. Makan habis. Puak tu pula. Puak lapak tak sangka. Tuan-tuan dah tahu makan. Kalau boleh dengan pinggan-pinggan dia nak kakah, tuan-tuan. Yang kawan hamba duk buat roti pun dia heran, mai tang mana tepung ni tak habis-habis ni. Tadi 2 raut je. Buat tuan-tuan.
Allah. Kata Ummu Sulaim, lepas Nabi dah balik, para sahabat balik, akala ta'amakumul abrar, makan makanan kamu semua orang baik-baik ni, orang para sahabat fi sabilillah, semua nak berjuang fi sabilillah, dah buat kerja fi sabilillah ni, makan baik-baik. Doa kat dia. Kata Ummu Sulaim, lepas semua depa balik, aku buka-buka periuk tengok duk banyak tu tak luak sikit pun, dan tepung hak duk buat roti tu pun duk banyak tu tak luak sikit pun. Ini berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya duduk tempat tu, orang main bisik ajak makan, kita pun lapar tak sana, dia pun abang sikit saja, saya akan kata, tuan-tuan buat kerja nah, jangan berhenti, saya ada urusan sikit. Pas saya berurusan, saya main pula nah. Tapi Nabi dah, jom kawan kita buat kenduri, jom kita pergi makan, jom. Allah, puak tu lompat naik daripada parit tu, dulu kendial lah, lapang. Ni Nabi. Tu yang dia kata, ya'sibu ala batnihil hajar, dia ikat di perut dia itu batu. Minal ju' kerana lapar. Wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah, sedangkan Allah beri kepada dia anak kunci kekayaan dunia. Dia nak apa habaq saja. Nak suruh buat turun makanan, buat turun daripada langit mai. Tapi Nabi tak buat. Dia ikat perut dia dengan batu kerana lapar. Sedangkan Allah beri anak kunci kekayaan dunia kat dia. Dia tak mau. Dia simpati kepada umat. Pernah baginda mengikat perut dengan batu kerana kelaparan, sedangkan khazanah dan kekayaan bumi sentiasa terbuka buat baginda. Warawadatuhul jibalu an takuna lahu zahaban fa'abah. Allah. Pernah bukit Nabi lalu ke tepi bukit tu, bukit Uhud, bukit apa? Bukit tu bercakap dengan Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, mau tak aku nak jadikan diri aku segala batu ni jadi mah untuk kamu. Tuan-tuan, lalu ke bukit Gunung Kriang nak jadi mah kat kita, mau tak? Lompat apa pokoknya pasal. Tak usahlah kata bukit, kalau seketul batu sak tu pun jadi mah. Pernah bukit menawarkan kat Nabi, dan gunung ganang Bukit Bukau pernah menawarkan diri untuk menjadi emas untuk baginda Rasulullah. Tetapi baginda menolak tawaran itu. Jangan. Aku tak mau jadi kaya, umat aku miskin. Aku tak mau kaya, umat aku miskin. Biarlah aku miskin bersama dengan mereka. Ini Nabi, tuan-tuan. Allah. Dia tinggal kita 1000 tahun lebih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul laghwa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia mengurangkan percakapan-percakapan, bergurau senda, percakapan-percakapan yang tidak faedah ni Nabi kurangkan. Nabi tak cakap itu, sikit-sikit adalah. Nah, kita bergurau senda bercakap ni kena ada juga. Tapi sikit, tuan-tuan. Ibaratnya Ajinomoto. Kita buat sayang omboh Ajinomoto tu pasal nak perasa. Tapi buat gulai satu payuk, buh Ajinomoto tengah 2 kilo, boleh makan. Ombos canca aja, sikit aja. Pasal dia perasa. Begitu juga cakap melawak ni, sikit-sikit sudahlah. Tak ada langsung pun tak ada perasa juga. Mengajak perlu itu juga, kena ada juga sebut perasa, tapi jangan banyak sangat. Mengajak anak murid gelak daripada awal sampai akhir. Tak mau. Sebab agenda mutu lebih tak boleh. Nabi yuqillu, dia kurangkan sedikit bergurau senda, cakap-cakap tak faedah tu. Dia kurangkan. Wa yabda'u, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mulakan man laqiyahu, dia mulakan dengan orang yang dia berjumpa itu bisalam, dengan salam dulu. Itu Nabi jumpa dia bagi salam dulu kepada orang yang dia jumpa. Ni orang kampung kita kadang tak mengaji, jumpa di rumah kenduri, tengok-tengok kawan tu lama tak jumpa,
duduk di Kuala Lumpur, dia duduk rumah anak dia sana, lama dah tak jumpa, kat 3 tahun dah balik-balik makan kuning. Oi, hang balik bila? Bagi salam dulu pak cik, Assalamualaikum. Dia menjawab salam, baru tanya, oi hang balik bila? Lama hang tak balik, aku dendam kat hang, aku takut hang mampu dah. Tak apalah, bagi salam dulu, ni hoi dulu. Tambah hak kampung lagi teruk tuan-tuan. Lama tak jumpa. Celakui, hampir di mana tak nampak muka hang. Celakui dulu. Nabi dah yabda'u, Nabi mula man laqiyahu, orang yang dia berjumpa itu dia mula dengan bissalam, assalamualaikum. Patu tak apalah nak pelawak apa pun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengurangkan dalam percakapannya benda-benda perkara yang tidak berfaedah dan memulakan pertemuan dengan memberi salam. Wa yutilus salah wa yaqsurul khutab al-jumu'iyah, dan Nabi dia panjangkan semayang-semayang dia. Kalau dia semayang seorang-seorang, dia semayang sunat seorang-seorang, bukan berjamaah jadi imam, dia panjang. Dan lepas meta cukup-cukup. Pernah Huzaifah ibn Yaman sebut, Nabi baca dalam satu rakaat surah Baqarah habis, Ali Imran habis, Nisa habis, dekat 4 juz. Baru Nabi rakaat mampu. Tapi dia semayang seorang lah. Huzaifah pun dia tengok Nabi duduk semayang sunat tahajud, sunat malam tu, dia pergi semayang belakang Nabi. Nabi pun tak sedar kata ada orang duduk belakang dia. Nabi seorang semayang. Sampai 4 juz lebih baru rakaat. Huzaifah kata, aku tobatlah tak pergi semayang belakang Nabi sunat-sunat tu. Tak tahan. Aku ingat kau habis Baqarah Nabi nak rakaat, tak rakaat juga. Habis Ali Imran tak rakaat juga. Habis Nisa tak rakaat juga. Serik dia. Tapi Nabi kalau dia seorang, dia lepas meta cukup-cukup dia dengan Allah. Tapi kalau dia jadi berimam, dia tak akan panjang. Sebab itu Nabi kata kepada Mu'adz bin Jabal, apabila Mu'adz bin Jabal jadi imam sembahyang panjang, dia kata kat Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, Mu'adz, hang nak buat fitnah ke Mu'adz? Hang tak tahu dah belakang hang yang jadi makmum tu ada hak tua, ada yang lutut sakit, ada hak kencing besek apa semua. Hang duduk berdiri lama. Hang sembahyang seorang tak apalah, lepas meta cukup-cukup. Hang jadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila seorang jadi imam, dia jangan panjang sangat. Pasal di belakang dia ada orang tua. Tapi Nabi kalau sembahyang seorang yutilus salah, dia panjangkan sembahyang itu. Tapi apabila dia baca khutbah Jumaat, wa yaqsurul khutabal jumu'iyah, Nabi tak baca panjang sangat khutbah, dia baca ringkas sahaja. Wa yata'allafu ahla syaraf, baginda juga bergaul mesra dengan orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang kedudukan tinggi. Wa yukrimu ahlal fadli wa yamzah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang yang terhormat, dan baginda juga suka bergurau mesra. Dengan budak-budak pun Nabi bergurau. Dia berjalan seorang budak tu, Nabi kata kat dia nama Abu Umair. Ya Aba Umair. Dia di tengah jalan, budak-budak ni duduk main, Nabi lalu-lalu dia kata, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Hei Abu Umair, anak burung hang dalam rumah tu dia duduk buat apa? Dia duduk makan ke duduk tidur? Nabi cakap dengan budak-budak, tegur juga budak-budak. Tak menyombong. Tu yang Nabi suka bergurau. Wala yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah. Nabi tidak bercakap melainkan dia bercakap tu benda yang benar, yang Allah suka, wa yardah, dan yang Allah redha. Hak tu dia bercakap. Itu Nabi kita nah. Patutun Syekh Ja'far ni kata, wa ha huna waqafa bina jawadul maqali 'an at-tiradi fil halbati al-bayaniyah, dan hingga di sini sahajalah kata dia kami mengakhiri segala huraian tentang maulid baginda berdasarkan dari sumber-sumber yang jelas. Takat ni sajalah saya nak berhenti tang ni. Dia kata cukuplah cerita sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa balagha dha'inul imla'i fi fadafil idahi muntaha, dan sudah sampailah perjalanan penulisan ini dalam huraian yang jelas. Akhir sekali, attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Ini penutup setiap karawi yang dibaca. Maknanya, ya Allah, Engkau harumkanlah kiranya pusara baginda, makam baginda. Kita minta Allah harumkan pusara baginda itu dengan haruman yang semerbak dari rahmat dan kesejahteraan-Mu, ya Allah. Kita minta supaya Allah harumkan makam Nabi Muhammad dengan haruman-haruman syurga dari kesejahteraan dan juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak penjelasan tentang apa yang dibaca oleh qari kita tadi, tak zahir kita tadi, tentang wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Alangkah baiknya kalau sambutan Maulid ini dilakukan lagu ni, cara cerita apa yang baca untuk kita dapat faedah. Yang kita dapat faedah, pertama sekali yang ringkas, Nabi ini dia pemalu orangnya. Nabi ini tawaduk orangnya, suka bantu keluarga, suka sayang kepada fakir miskin, suka menziarahi fakir miskin yang sakit dan sebagainya. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, dia tak bercakap kecuali yang benar, apa yang Allah redha dan apa yang Allah setuju saja. Jadi saya rasa setakat itu dululah Ustaz Nah, apa dia kita punya bacaan kita. Dan akhir sekali, mari kita baca doa berjanji, Ustaz Nah. Tuan-tuan Aminah, kita baca doa berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية من هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه، وتكفينا كل مدلهمة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه،
وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومسيا ولكل راج ما أمله فيك ورجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجوناه اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه السبس ورباه واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحقق لنا الفوز بقربك والرجاء والأمنية ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekian dulu tuan-tuan, aqul qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk di atas kuliah khas tentang Maulid Rasul kepada kita tadi. Juga terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Zahid yang telah membacakan rawi tadi. Dan ada sedikit tambahan tentang program Maulid Rasul yang perlu saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi besok hari Jumaat 14 bulan jam 4.30 pagi kita adakan Qiyamul Lail di masjid ini di bawah bimbingan Yang Berbahagia Ustaz Hanif Zanang. Jam 4.30 pagi Qiyamul Lail, dijemput semua. Kemudian selepas Kenduri Maulud, kita buka peluang kepada kaum muslimat untuk bersembahyang Jumaat di masjid ini. Boleh bersembahyang Jumaat di masjid ini pada hari Jumaat ni selepas Kenduri. Dipersilakan semua. Sekian dimaklumkan, terima kasih. Dan insya-Allah sama-samalah kita datang untuk meramaikan festival Maulud yang diadakan di masjid ini pada besok hari. Terima kasih.